Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Jadi video ini adalah video pembentangan hasil tugasan berkumpulan untuk kursus pembangunan dalam masyarakat dan individu yang bertajuk pendidikan. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya. Tajuk tugasan yang akan kami bentangkan ialah pendidikan. Sebelum kita memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan kesemua ahli kumpulan dalam kumpulan kami, yang diketuai oleh Abdul Rahman, Cik Winnie Medan, Cik Nilam dan saya sendiri Achilles. Kita mulakan dengan pengenalan pembentangan tajuk tugasan kami ini. Umum mengetahui bahawa pendidikan adalah satu bidang yang terpenting dalam masyarakat, terutamanya dalam era moden sekarang. Menurut Perbadanan UNESCO, pendidikan adalah bidang yang digunakan untuk membentuk dasar awam dengan hasrat mencapai objektif sosial, politik dan ekonomi. Sekarang kita beralih kepada sejarah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Sebelum era penjajahan lagi, pendidikan sudah wujud dan ianya wujud dalam bentuk formal dan tidak formal. Kita bermula di Tanah Melayu, di mana lazimnya pendidikan tidak formal dijalankan dalam kalangan masyarakat dan keluarga dalam meneruskan kelangsungan hidup seperti bercucuk tanam dan menangkap ikan. Pendidikan formal pula datang setelah kedatangan pendakwah, ulama dan perdagang yang menyebarkan agama Islam melalui sekolah pondok yang menekankan ilmu agama dan berpandukan Al-Quran. Setelah kedatangan British, pendidikan semakin mendapat perhatian oleh masyarakat apabila British mewujudkan sekolah vernacular di negeri-negeri selat untuk menjaga hati masyarakat orang Melayu. Namun masyarakat Melayu mengalami kesukaran kerana untuk ke sekolah ianya melibatkan yuran yang mahal dan kebanyakan masyarakat Melayu kurang fasih berbahasa Inggeris dan sekolah jauh daripada pertempatan dan perkampungan masyarakat Melayu. Manakala masyarakat Cina dan India dibenarkan mewujudkan sistem sekolah sendiri yang dibawa dari negara Cina dan India yang menyebabkan masyarakat Melayu tertindas dari segi pendidikan, di mana British memperkenalkan pendidikan laissez-faire yang tidak menguntungkan dan supaya masyarakat Melayu, India dan Cina tidak berpendidikan tinggi yang mampu menggugat kedudukan dan kuasa British. Manakala di Sarawak pula hanya pendidikan tidak formal dijalankan oleh masyarakat di mana mereka diajar dengan kemahiran ikhtiar hidup seperti berburu, bercucuk tanam dan menangkap hasil sungai. James Brooke yang datang menguasai Sarawak pada mulanya tidak mementingkan pendidikan kerana berlaku pemberontakan yang berluasa di Sarawak ketika itu. Namun setelah Charles Brooke memerintah, barulah pendidikan formal rancak dijalankan di Sarawak apabila kemasukan mubalik Kristian dari Eropah dibawa masuk dan mewujudkan banyak sekolah misioneri dan sekolah tempatan di Sarawak sebelum serangan Jepun yang merosakkan banyak infrastruktur sekolah dan seterusnya. Sarawak dikuasai oleh British. Di Sabah pula, perkembangan pendidikan formal hanya berlaku selepas kedatangan mubalik Kristian yang mewujudkan sekolah misioneri dan Anglican di Gelselton. Apabila Jepun menyerang dan menguasai Sabah, pendidikan masih dijalankan namun mengikut sistem bahasa Jepun dan semua sumber buku pendidikan Inggeris dihapuskan sebelum British kembali menguasai Sabah. Perkembangan pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan pula terbahagi kepada 3 tahap di peringkat awal. Tahap pertama menekankan Akta Pelajaran 1961 dan penubuhan pusat latihan daerah. Tahap kedua pula membawa kepada kewujudan sekolah vokasional dan sekolah teknik serta lembaga peperiksaan Malaysia. Manakala tahap ketiga menekankan latihan kemahiran bagi melahirkan tenaga kerja mahir. Kurikulum baru sekolah rendah dan menengah pula diwujudkan pada tahun 1989 oleh kerajaan, di mana ianya dilaksanakan di seluruh sekolah kebangsaan di Malaysia dan bermatlamat untuk meningkatkan pendidikan Malaysia sebagai akhlat perpaduan nasional pada tahun 2007.
Betawi telah melancarkan Pelan Induk Pembangunan Negara dari tahun 2006 sehingga tahun 2010 yang bertujuan untuk melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Ianya juga untuk mengangkat semula imej pendidikan Malaysia di mata dunia. Sekarang, sistem pendidikan yang digunakan oleh Malaysia adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2025 yang menekankan peningkatan kualiti pendidikan, meningkatkan daya sains dalam bidang sains serta teknologi dan menekankan pendidikan STEM yang berpandukan komunikasi, kerjasama, kreativiti dan pemikiran yang kritis. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk meneruskan pembentangan hasil tugasan kami. Kita teruskan pembentangan pembangunan pendidikan di Malaysia oleh Saudara Abdul Rahman. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung kepada poin kedua bagi topik pendidikan, iaitu saya akan membahaskan mengenai pembangunan pendidikan di Malaysia. Sebelum saya memulakan perbahasan saya akan berkongsi kepada kalian semua, iaitu dapatan saya berkenaan statistik pembangunan pendidikan di negara kita sepanjang tempoh 10 tahun. Saya mengambil senggang waktu, iaitu bermula daripada tahun 2009 hingga ke 2019. Statistik pertama ini memaparkan rekod enrolment pelajar pada tahun 2009 untuk IPTF. Di sini telah direkodkan bahawa jumlah keseluruhan enrolment pelajar untuk pengajian daripada pelbagai peringkat adalah bagi lelaki terdapat 59,706 yang telah enroll, dan kedua adalah 93,764 bagi pelajar perempuan. Statistik seterusnya masih pada tahun yang sama, iaitu 2009. Namun rekod ini adalah rekod untuk IPTS. Bagi rekod IPTS, pelajar keseluruhan untuk bahagian lelaki adalah 81,502, manakala untuk pelajar perempuan adalah 87,175 orang pada tahun 2009. Seterusnya, saya akan memaparkan rekod statistik enrolment pelajar pada tahun 2019, iaitu 10 tahun ke depan. Jumlah keseluruhan enrolment untuk pelajar lelaki adalah 585,959, manakala untuk pelajar perempuan adalah 737,540, yang membawa kepada jumlah keseluruhan 1,323,449 orang pelajar pada tahun 2009. Bilangan ini telah mewakili keseluruhan peringkat pengajian yang diambil pada tahun tersebut. Daripada dua statistik tersebut, kita telah boleh membuat kesimpulan sepanjang tempoh 10 tahun telah kita dapat lihat bahawa peningkatan daripada enrolment pelajar tersebut telah meningkat berkali ganda berbanding pada 10 tahun yang lalu. Persoalannya, apakah yang memicu kepada peningkatan enrolment pelajar ini? Antara pembangunan pendidikan di negara kita yang dapat dilihat adalah pendidikan jarak jauh ataupun dikenali sebagai PJJ. PJJ merupakan satu bidang pendidikan yang tertumpu kepada memberikan pendidikan kepada pelajar yang tidak berada di satu lokasi setempat seperti di institusi pengajian tinggi. Melalui pembelajaran jarak jauh ini, pelajar dan pengajar dapat berkomunikasi di waktu yang berlainan dan bersesuaian dengan masa lapang mereka. Seperti yang kita tahu, pendidikan jarak jauh di negara kita masih kedengaran asing pada orang awam pada suatu ketika dahulu, kerana rakyat kita masih terbiasa dengan pendidikan tradisional di mana pelajar dan pengajar duduk di bawah satu institusi pengajian tersebut. Contohnya seperti sekolah ataupun pusat pengajian. Namun, bagaimanakah pendidikan jarak jauh ini berlangsung? Pendidikan jarak jauh ini menggunakan berbagai teknologi moden dan canggih dalam mempersembahkan bahan pembelajaran kepada pelajar. Contohnya adalah bahan pembelajaran bercetak yang dihantar secara pos. Seterusnya, bahan pembelajaran yang disiarkan melalui siaran radio dan televisyen yang dikenali sebagai radio dan TV pendidikan. Bahan pembelajaran juga akan dimuatkan ke dalam CD-ROM, dan CD-ROM tersebut akan
agihkan kepada pelajar yang mengikuti PJJ tersebut. Pelajar boleh menggunakan komputer riba mereka untuk mengakses dokumen yang terdapat pada CD-ROM tersebut. Seterusnya, ini lebih tertumpu kepada era kini, iaitu bahan pembelajaran dimuat naik ke dalam alat mudah alih seperti telefon pintar ataupun komputer riba yang lebih canggih berbanding dahulu. Dan ini dikenali juga sebagai mobile learning. Antara salah satu kelebihan mengambil PJJ adalah pelajar dapat belajar dan bekerja pada masa yang sama. Pelajar tidak perlu meninggalkan kerjaya mereka semata-mata untuk mengikuti pengajian formal. Terusnya, pendidikan jarak jauh membenarkan individu untuk mencapai cita-cita mereka, dan dalam pada masa sama mereka dapat juga menunaikan tanggungjawab kepada keluarga mereka, kerana kita sedia maklum bahawa sekiranya kita telah mengikuti pengajian formal, iaitu terpaksa tinggal di institut pengajian tersebut, kita terpaksa berjauhan dengan keluarga. Jadi dengan adanya PJJ, hal ini dapat dielakkan ataupun dapat diatasi. Untuk golongan muda pula, mereka dapat mengikuti kursus pilihan mereka dan juga di samping itu dapat mengikuti pengajian formal di institut pengajian tinggi. Di sini kita boleh lihat perkara ini adalah seperti menyelam sambil minum air. Perkara ini juga dapat membantu pelajar untuk menjimatkan masa mereka dan dapat memaksimumkan penggunaan masa mereka. Pendidikan jarak jauh juga lebih fleksibel kerana pelajar diberikan masa yang panjang untuk mereka menghabiskan sesi pembelajaran mereka di universiti. Seterusnya, dengan masa ini mereka dapat merancang pembelajaran mereka yang bersesuaian dengan masa lapang supaya rutin harian mereka tidak terjejas. Selain itu, PJJ juga tidak mengira usia. Sesiapa sahaja boleh mendaftar kursus dalam PJJ kerana pendidikan sepanjang hayat. Namun dalam situasi pandemik di mana COVID-19 masih berleluasa, pelajar di seluruh negara maupun seluruh dunia akan secara tidak langsung merasakan pengalaman pendidikan jarak jauh, kerana semua pendidikan, semua pengajian diajarkan dan berjalan di atas talian. Akhir sekali, pembangunan pendidikan di Malaysia dapat dilihat dengan adanya sistem baru pendidikan tinggi yang telah diajukan oleh kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan lagi pendidikan di negara kita. Dapat 5 aspirasi sistem dan saya akan membahaskan 2 daripadanya, iaitu pertama dengan akses. Kerajaan ingin meningkatkan akses enrolment pendidikan tinggi. Sekiranya Malaysia dapat meningkatkan tertiari daripada 36% kepada 53% dan enrolment pendidikan tinggi daripada 48 kepada 70, ini akan menyebabkan Malaysia akan berada setara dengan tahap enrolment tertinggi di ASEAN ketika ini. Maksudnya adalah kualiti, iaitu aspirasi kementerian merangkumi 3 aspek, iaitu peningkatan kualiti graduan, kualiti institusi dan kualiti keseluruhan sistem. Kerana kementerian berhasrat untuk meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan daripada 75% ketika ini kepada 80% pada tahun 2025. Di sistem baharu pendidikan tinggi ini juga kerajaan akan berusaha untuk memupuk minda keusahawanan dalam seluruh sistem pendidikan tinggi dan mewujudkan sistem pendidikan yang melahirkan graduan yang berciri keusahawanan dan bukan hanya mencari kerja. Dan akhir sekali, kerajaan akan membangunkan sistem yang tidak hanya tertumpu kepada laluan akademik biasa. Ini bermakna kerajaan juga akan menambah baik lagi institusi seperti Politeknik dan TVET, di mana penekanan dan menggilap kepakaran yang ada pada pelajar yang sedang berpengajian di sana. Sekian itu daripada saya dan seterusnya akan disambung pada poin yang lain. Seterusnya kita melihat pembentangan topik peranan pendidikan dalam kualiti hidup sejahtera oleh Cik Winnie. Salam sejahtera kepada semua. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kami pada kali ini, di mana saya
antaranya ialah pendidikan dalam kerjaya dan ekonomi, pendidikan dalam kawalan diri dan sokongan sosial, dan pendidikan dan kefungsian sosial. Yang pertama ialah pendidikan dalam kerjaya dan ekonomi. Kita sememangnya tahu bahawa pendidikan ini dia merupakan penanda aras bagi menentukan kualiti hidup seseorang individu. Kita akan dianggap lebih mundur berbanding orang lain sekiranya kita tidak memiliki sebarang ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Tahap pendidikan yang berkualiti sememangnya merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangkan kadar kemiskinan, membentuk satu demokrasi yang lebih stabil, dan yang paling penting adalah untuk membantu dalam pembinaan ataupun mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kita dapat mempelajari berbagai kemahiran di mana kemahiran tersebut dapat kita gunakan dan aplikasikan ke dalam kehidupan seharian kita. Kemahiran-kemahiran yang kita perolehi melalui pendidikan yang telah kita dapat gunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian kita, seperti semasa kita berhubung dengan ahli keluarga kita, semasa di tempat kerja, ataupun semasa kita berada di dalam bentuk komuniti ataupun bersama dengan masyarakat. Pendekatan-pendekatan tersebut akan membawa kepada individu yang sentiasa ada keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baharu, di mana mereka juga dapat beradaptasi dengan mudah terhadap persekitaran yang tidak biasa mereka hadapi ataupun sesuatu yang baharu untuk mereka, dan juga ini turut membawa terbentuknya masyarakat yang dapat memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan berkualiti. Seterusnya, masyarakat yang berada di bandar maupun di luar bandar, mereka mengimpikan sebuah kehidupan yang berkualiti, terutamanya dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam diri mereka. Dan kita juga sedia maklum bahawa kurangnya tahap pendidikan dalam diri seseorang menyebabkan dia berada dalam lingkungan kemiskinan, dan ini sangat berbeza daripada orang yang memiliki pendidikan, di mana mereka mempunyai status kehidupan yang tinggi. Maka dari itu, penyediaan individu sebagai tenaga kerja yang pakar merupakan agenda utama dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang komprehensif mendorong kepada pembentukan masyarakat yang berdaya saing dan memiliki kepakaran dalam berbagai bidang. Melalui kepakaran-kepakaran tersebut, mereka mampu mengisi kekosongan tenaga pakar dalam semua sektor di negara kita, tidak kira awam atau swasta. Dan mereka juga menyumbang dalam pemantapan ekonomi negara, di mana kita dapat menaikkan lagi taraf ekonomi negara sekiranya kita memiliki ramai tenaga pakar dalam berbagai bidang. Oke, yang seterusnya ialah pendidikan dalam kawalan diri dan sokongan sosial. Manusia yang berpendidikan ini sudah pasti berbeza dengan mereka yang tidak mempunyai apa-apa ilmu pendidikan. Kita dapat mengklasifikasikan mereka melalui cara mereka bertutur, cara mereka bertingkah laku, cara mereka berpikir, dan cara mereka mengawal tekanan emosi mereka dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini demikian karena pendidikan merupakan aspek utama yang membawa kepada terbentuknya individu yang memiliki pola pemikiran yang seimbang dalam penerimaan sesuatu transformasi. Mereka juga pastinya terpengaruh dengan cara mereka berfikir, kemampuan mereka menganalisa, dan daya kreativiti yang tinggi bagi memperbaiki kehidupan mereka setiap hari. Seterusnya, golongan yang berpendidikan ini turut memiliki ketegasan diri yang tinggi dalam diri mereka bagi memperolehi kejayaan yang mereka impikan. Karena dengan adanya sikap tersebut, mereka mampu membuat pilihan yang betul dan menguntungkan mereka. Individu yang memiliki pendidikan ini mereka mempunyai tahap kecenderungan yang tipis dalam menghadapi tekanan emosi. Mereka mampu mengendalikan sesuatu permasalahan secara rasional, dan sikap sebeginilah yang menjamin kehidupan mereka kepada sebuah kehidupan yang lebih sejahtera. Melalui ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka dapat semasa mereka memperolehi pendidikan, mereka dapat memiliki sebuah kehidupan yang lancar dan juga berkualiti. Dan yang paling penting ialah mereka dapat mengekalkan hubungan yang bermakna bersama ahli keluarga mereka dan juga bersama dengan masyarakat di luar sana. Yang terakhir ialah pendidikan dan kefungsian sosial. Kualiti hidup yang baik ini dia membolehkan seseorang individu untuk mengekalkan kefungsian sosial dalam kehidupan seharian mereka. Individu yang memiliki taraf pendidikan yang baik mampu mendapatkan status pekerjaan dan bayaran gaji yang baik,
memberi sumbangan dan kesan positif kepada sosioekonomi individu tersebut. Sikap keterbukaan yang dimiliki oleh individu yang berpendidikan membentuk sebuah kefungsian sosial yang mantap kerana kecenderungan mereka untuk belajar sesuatu yang baru dan kepekaan yang dimiliki oleh mereka terhadap informasi yang di sekitarnya. Dan jelaslah bahawa melalui ilmu pengetahuan atau kemahiran yang kita miliki, kita dapat menganalisa dan seterusnya membentuk hubungan atau pergaulan dengan orang lain secara positif dan membawa faedah kepada diri kita. Baiklah, sekian saja perbentangan saya pada kali ini. Terima kasih. Kita teruskan pembentangan topik cabaran dalam pendidikan oleh saudari Nilam Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Nilam Nafisa binti Muhammad Munir ingin membentang mengenai cabaran dalam pendidikan. Baiklah, secara umumnya kita semua sedia maklum bahawa trend globalisasi juga telah mencetuskan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan pendidikan di Malaysia sebagai satu tindak balas kepada keterbukaan idea mengenai cabaran keperluan pendidikan dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Terdapat beberapa cabaran dalam pendidikan dan antara cabaran-cabaran tersebut adalah dari segi keperluan terhadap pembelajaran yang berterusan. Yang kedua ialah penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Yang seterusnya, pendidikan adalah pembentukan jati diri pelajar. Dan yang terakhir, pengurusan pendidikan. Dalam konteks ini, ia membincangkan keperluan perubahan dalam bidang pendidikan, iaitu pemikiran ke arah melakukan rombakan dalam cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal maupun tidak formal. Ini memberi peluang kepada orang dewasa terutamanya yang kekurangan pendidikan di peringkat sekolah tinggi untuk memperoleh kemahiran yang diperlukan supaya dapat berfungsi dengan lebih berkesan dalam masyarakat dan pekerjaan. Yang kedua ialah penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Wujudnya teknologi sebegini dapat memudahkan semua pihak, lebih-lebih lagi para belia yang sedang menggunakan dan menguruskan segala kerja melalui atas talian, di mana sebenarnya semua pihak perlu mahir dan cekap dalam mempelajari penggunaan IT supaya mereka tidak tersasar ke jenayah cyber dan sebagainya. Oleh itu, hal ini menjadi satu keutamaan yang penting kepada semua orang di zaman pemodenan kini. Seterusnya, cabaran pendidikan adalah pembentukan jati diri pelajar, di mana isu-isu berkaitan perlakuan negatif pelajar semakin membimbangkan hasrat untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan individu atau pelajar yang seimbang dan harmoni dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani, sedang menghadapi ujian dari segi keberkesanan pelaksanaannya kerana masyarakat masa kini sedang berhadapan dengan arus setempat. Fenomena yang berlaku pada kali ini boleh dikatakan sebagai satu petunjuk di mana asas-asas budaya remaja tidak berasa bersalah untuk meniru secara melulu gaya kehidupan barat seperti kehidupan remaja yang berfoya-foya dan berseronok, pergaulan bebas, penganjuran majlis-majlis sosial yang melampaui batas, penonjolan pelbagai fashion pakaian ala barat yang keterlaluan
dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kepribadian guru perlu menampilkan perwatakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Perwatakan yang jujur, amanah, bersopan santun, penyayang, penyabar, sedia memberi pertolongan, sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. Setakat itu saja pembentangan saya kali ini. Terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan merupakan tunjang utama dalam penyediaan kehidupan yang berkualiti dan sejahtera. Melalui pendidikan, individu dan masyarakat membina keyakinan diri dan pengetahuan dalam menghadapi pelbagai situasi dalam kehidupan. Oleh demikian, seluruh lapisan masyarakat di negara kita dapat mempunyai pemikiran yang meletakkan pendidikan adalah penting agar matlamat hidup berkualiti dapat dicapai. Sekian itu saja pembentangan bagi kumpulan kami. Terima kasih.